Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sadaqallahul azim atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kita pelbagai nikmat. Begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah himpunkan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kamu hitung nikmat-nikmat Allah yang Allah telah kurniakan kepada kita, kepada kalian, la tuhsuha, nescaya kita tidak akan dapati, nescaya kita tidak akan dapat mengira begitu banyak nikmat yang Allah SWT telah beri kepada kita. Hanya saja kadang-kadang kita merasakan kita tak punya itu, tak punya ini, tak punya itu, tak punya ini. Kenapa? Kerana kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Kalaulah kita tidak melupakan, mensyukuri, membahaskan, berterima kasih dengan nikmat-nikmat yang sedang kita miliki, nescaya kita akan tidak pernah memikirkan mana-mana nikmat yang belum kita miliki. Kerana nikmat yang kita miliki pun sudah begitu banyak. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seseorang dia telah mendapat hadiah seutas jam tangan. Jadi daripada kekasih dia ke, daripada isteri dia ke, daripada suami dia ke, maka setiap kali dia melihat jam tangan dia, maka dia akan rasa senyum, bergembira, dia akan senyum. Kan, dia akan, kalau dia tak senyum pun, sebab dah lama pemberian tu, dia akan senyum dalam hati. Dia akan tengok jam ni adalah pemberian kekasihku, suamiku, isteriku, kawan baikku, kawan karibku. Dia akan rasa berterima kasih dan syukur, lalu teringat pada kawan dia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beri kita pergelangan tangan ni? Siapa yang beri kita pergelangan tangan ni? Yang beri kita pergelangan tangan ni siapa? Allah Jalla Jalaluh. Berapa ramai orang lahir tak punya tangan dan pergelangan tangan, ada siku je. Ataupun ada orang yang aksiden, tangan dia telah putus, siku, lengannya tidak ada, hanya siku. Hari ini kita dapat pakai jam sebab pemberian dan kurniaan Allah. Jadi tuan-tuan, sepatutnya kita bergembira, bersyukur dengan nikmat pemberian pergelangan tangan. Sepatutnya ini adalah lebih besar daripada kita bergembira, mengingati, bersyukur dengan nikmat pemberian jam itu sendiri. Jadi hadirin mulakan Allah SWT, baru nikmat pergelangan tangan saja, belum dapat balas lagi kesyukuran yang kita letakkan, kegembiraan, kesyukuran kita lebih pada si pemberi jam. Jadi hadirin mulakan Allah SWT, berapa banyak lagi nikmat Allah telah berikan kepada kita. Sekiranya kita tidak tadabbur, tidak halusi, tidak bersyukur, banyak terima kasih je, kita cakap Alhamdulillah, daripada kita lahir sampai mati, kita ucaplah Alhamdulillah. Dalam riwayat bagi tahu, kalaulah seorang tu lahir dia sujud pada Allah sehingga 100 tahun, sehingga dia dimatikan dalam keadaan sujud pun belum dapat membalas nikmat terima kasih kita kepada Allah SWT. Maka sama-samalah kita tingkatkan syukur pada Allah. Tingkatkan kegembiraan kita dalam memiliki nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah. Nescaya Allah Ta'ala kata, apabila kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti aku akan menambahkan nikmat-nikmat kita. Nikmat nampak, ini semua nikmat Allah. Anak nikmat Allah, isteri nikmat Allah, pasangan nikmat Allah, masa nikmat Allah, kesihatan nikmat Allah. Semua yang Allah telah beri pada kita ni Allah yang punya, dan kita rasa syukur, berterima kasih pada Allah.
janji Allah, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat. Wala in kafartum, sekiranya kalian tidak bersyukur, kufur, banyak mengeluh, tak berterima kasih pada pemberian nikmat-nikmat Allah, inna azabi la syadid, sesungguhnya kesan-kesan daripada tidak bersyukur tu, kita akan dapat azab, bencana yang sangat dahsyat. InsyaAllah hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan sambung kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga kisah mereka ini memberi pengajaran, manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Kisah kita pada hari ini adalah pertanyaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang 3 permasalahan dan kegembiraan beliau dengan jawapan yang diberi. Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, Sayyidina Umar ni siapa? Dalam riwayat Nabi beritahu, kalaulah ada nabi selepas pada aku, nescaya Umar adalah nabinya. Dan bagi tahu Sayyidina Umar ni satu orang sahabat yang hebat, agung. Ilmunya juga masya-Allah merupakan seseorang yang banyak mewarisi ilmu kenabian. Sehingga dalam riwayat Nabi SAW menceritakan mimpinya. Malam tadi aku telah diberi minum air susu, sehingga aku telah minum dengan begitu kenyang, dan aku telah beri baki daripada pemberian minum susu itu kepada Umar, Sayyidina Umar. Maka sahabat telah bertanya, telah bermuzakarah kepada Nabi, apakah takbir mimpi itu, maksud daripada mimpi itu ya Rasulullah? Maksud mimpi, takbir mimpi itu ialah Sayyidina Umar akan mewarisi ilmu daripada ilmu kenabian yang begitu banyak daripada baginda Nabi SAW. Pun begitu tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada masa juga daripada ilmu-ilmu yang Sayyidina Umar tidak tahu, maka beliau akan bertanya kepada orang yang tahu. Ini adalah kunci ilmu. Seseorang yang mengatakan dia tidak tahu, maka dia telah membuka pintu, separuh daripada pintu ilmu. Seseorang yang telah berkata saya tidak tahu dengan jawapan ini, maka sebenarnya dia telah terbuka separuh daripada pintu ilmu, dan separuh lagi pintu ilmu adalah dengan dia bertanya kepada ahlinya, dengan orang yang tahu. Dan juga dalam riwayat Nabi beritahu, aku adalah gedung daripada gedung-gedung ilmu, daripada gedung-gedung khazanah ilmu, dan Sayyidina Ali adalah pintu-pintunya. Dan riwayat juga bahawa Sayyidina Ali ini juga adalah mewarisi ilmu kenabian yang begitu banyak. Maka benarlah kisah sahabat ini, Sayyidina Umar ada pertanyaan yang dia tidak tahu, dia telah bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita tengok Sayyidina Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar, anak Amirul Mukminin Sayyidina Abdullah ibnu Umar meriwayatkan kisah ini. Satu ketika Sayyidina Umar bapaku telah bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Katanya, wahai Abul Hasan, gelaran kepada Sayyidina Ali adalah Abu Hasan ataupun Abu Husain. Ada masanya kamu berada di sisi Nabi ketika kami tidak hadir, dan ada masanya kami berada di sisi baginda ketika kamu tidak hadir. Jadi nak bagi tahu begitu sungguhnya Sayyidina Umar menuntut ilmu, sehingga dia khawatir ada mana-mana ilmu yang dia tak tahu ketika dia tak hadir. Maka boleh jadi orang yang hadir bersama Nabi dapat mengetahui ilmu ni. Dan Sayyidina Umar bagi tahu, ada 3 perkara yang saya ingin bertanya kepada kamu. Adakah kamu mengetahuinya? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, apakah 3 perkara tersebut? Ni tuan-tuan, kalau kita tak tahu, kita tanya yang tahu. Kalau orang tanya kita, ustaz ke, kan, imam ke, nazir, kalau kita tak tahu, kita jawab kita tak tahu, saya akan bertanya, saya akan rujuk kepada orang yang tahu. Senang, insya-Allah. Maka jawapan tidak akan keliru, tidak akan tersalah, kerana kita akan bertanya kepada ahlinya. Sayyidina Umar berkata, apakah sebabnya seseorang lelaki menyukai seseorang saudaranya, sedangkan dia tidak mendapati satu kebaikan pun padanya, dan seorang lelaki menjauhi seseorang saudaranya, sedangkan dia tidak melihat satu keburukan pun padanya. Persoalan Sayyidina Umar, tuan-tuan yang dimulakan Allah SWT, kepada Sayyidina Ali. Dia tanya, wahai Ali, apakah sebabnya seseorang lelaki ataupun seseorang wanita ataupun sesiapa sahaja dia menyukai seseorang itu tanpa ada sebab kebaikan pun ada pada dia. Kita tahu kenapa kau suka dekat dia, sedangkan dia ni tak pernah buat baik pun dengan kita. Ataupun mukhalafah daripada soalan tu, kenapa seseorang itu tidak menyukai seseorang yang lain,
walaupun tidak ada sebab perkara yang tidak dia sukai pada sesuatu, sedangkan dia tidak melihat sesuatu pun keburukan padanya. Ini soalan Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ali. Seseorang menyukai seseorang walaupun seseorang itu tidak ada kebaikan. Kenapa? Dan kenapa seseorang itu tidak menyukai seseorang walaupun orang itu tidak ada perkara keburukan yang dibuat kepada orang yang tidak disukai itu? Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, soalan ni kadang-kadang kita pun tak tanya. Betul tuan-tuan? Soalan ni kadang-kadang kita pun tak tanya. Tapi ini Sayyidina Umar telah tanya soalan yang begitu halus. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ya, saya tahu jawapannya. Nabi SAW telah bersabda bahawa roh-roh manusia telah berkumpul di satu tempat ketika di alam arwah dahulu." Dulu sebelum kita dilahirkan, semua roh-roh telah dikumpulkan di satu tempat. Roh daripada Nabi Adam sampailah bayi sebelum kiamat nanti lahir, roh tu telah dikumpulkan di satu tempat. Namanya alam arwah ataupun alam roh. Sehingga Allah Ta'ala berkata, "Alastu bi rabbikum." Dalam tu ada roh Fir'aun, Namrud, semua roh-roh ada dalam tu. Roh orang baik, roh orang jahat, semua ada dalam itu, dalam satu tempat itu. Sehingga Allah Ta'ala berkata, "Alastu bi rabbikum." Bukankah aku ni Tuhan kalian? Qalu, semua roh tu berkata, sepakat roh tu berkata, Qalu bala. Qalu bala. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bahkan kami bersaksi, ya Allah, bahawa Allah adalah Rabb kami, pencipta kami, pemelihara kami. Jadi kata Sayyidina Ali, ketika dahulu semua roh tu dikumpulkan di satu tempat, mereka telah mendekati satu sama lain. Ini sabda Nabi dari jawapan Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, saya tahu jawapan tu. Nabi SAW pernah bersabda bahawa roh-roh manusia telah berkumpul di satu tempat ketika di alam arwah dahulu, dan mereka telah mendekati satu sama lain. Roh-roh yang telah mengenali sesama mereka ketika itu akan mudah menyukai sesama di dunia ini, dan roh-roh yang tidak mengenali ketika itu akan berjauhan di dunia ini. Subhanallah. Jadi hadirin mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, nak bagi tahu setiap persoalan ini ada sandarannya daripada firman Allah dan sabdaan Nabi. Cuma kita tahu ataupun tak tahu. Walaupun soalan ini adalah soalan yang simple sahaja, tapi ada jawapannya dari sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, di alam roh dulu kita telah berhimpun dengan semua roh-roh. Maka roh yang telah saling mengenali di alam roh dahulu akan mudah mendekati di alam dunia ini. Senang, mudah, walaupun tak ada kebaikan pun. Dan apabila roh itu tidak saling mengenali di alam roh dahulu, maka kat dunia ini susah nak rapat walaupun tak ada keburukan. Subhanallah. Sayyidina Umar berkata, saya telah mendapat jawapan bagi satu masalah. Masalah kedua ialah, apakah sebabnya seseorang lelaki membaca hadis? Kadang-kadang dia dapat mengingati hadis tersebut dan kadang-kadang dia tidak dapat mengingatinya. Soalan kedua Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia bertanya Sayyidina Ali, "Wahai Sayyidina Ali, kenapa kadang-kadang seseorang tu dia baca hadis, dia hafal hadis, dia ingat. Kadang-kadang dia baca juga, dia hafal juga, dia tak ingat. Apa sebab dia?" Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sebagaimana bulan diliputi awan, sebagaimana bulan diliputi awan, begitu juga hati-hati mempunyai awan yang meliputinya." Kata Sayyidina Ali, awan ini umumnya ditutupi oleh awan-awan. Bulan ini umumnya dilindungi oleh awan-awan. Sebagi itu juga kata Sayyidina Ali, hati kita ni, manusia ni diliputi dengan ada perkara yang meliputinya. Begitu juga hati-hati mempunyai awan yang meliputinya. Hati pun ada awan yang meliputinya. Walaupun bulan bercahaya dengan terang, tetapi apabila awan datang meliputinya, maka cahayanya akan malap. Apabila awan itu tersisih, bulan akan kembali bersinar. Demikianlah seseorang itu apabila membaca hadis, awan bagi hati itu akan meliputinya, lalu dia tidak dapat mengingatinya. Kemudian apabila awan itu tersisih,
maka dia kembali dapat mengingatinya. Sayyidina Umar berkata, dua masalah sudah selesai. Masalah yang ketiga ialah jadi tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang kedua yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kadang-kadang seseorang tu dia cuba menghafaz hadis, cuba mempelajari pelajaran hafaz Al-Quran. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Kenapa? Maka Sayyidina Ali bagi tahu sabdaan Nabi, bulan itu umumnya diliputi oleh awan-awan. Demikianlah juga hati-hati manusia ni diliputi oleh awan-awan yang meliputinya. Jadi kata para ulama adalah kemaksiatan yang menutupi hati-hati orang beriman, sehingga sama ada dia mudah untuk mempelajari ilmu agama ataupun susah untuk mempelajari ilmu agama. Nasihat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Imam Syafi'i telah minta nasihat daripada gurunya. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarakil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nura wa nurun la yuhda lil 'asi. Subhanallah. Semua kita perlu ambil manfaat daripada nasihat Imam Syafi'i daripada gurunya. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku telah mengadu kepada guruku Imam Waqi' ke atas buruknya hafalanku. Ada masa hafalanku baik, ada masa hafalanku buruk. Sayyidina Syafi'i ni di antara amalan hafalan dia, kalau dia baca buku surat sebelah, dia mula je baca muka surat sebelah, muka surat yang telah dibaca tadi telah ingat, telah hafaz. Begitu sekali ingatan beliau. Tetapi dalam riwayat pernah sekali tersingkap betis seorang wanita di pasar. Padahal bukanlah melihat dengan syahwat, melihat dengan tak sengaja. Maka dalam riwayat bagi tahu 7 ataupun beberapa juzuk telah lupa pada ingatan dia. Dia tengok, subhanallah, aku telah lupa surah ini, ayat ini. Begitu banyak sekali. Maka dia tadabbur dekat mana maksiat yang telah aku laksanakan. Barulah dia teringat tersingkap betis seorang wanita di pasar tadi, sehingga Allah SWT menghilangkan banyak daripada hafalan dia. Subhanallah, begitu berat untuk kita berusaha untuk menjaga mata. Tapi kalau kita jaga mata, dalam hadis Nabi bagi tahu, sesiapa yang menjaga pandangan matanya daripada perkara yang haram, maka Allah SWT akan kurniakan kepadanya kelazatan melaksanakan ibadah. Lazat untuk melaksanakan ibadah. Begitu juga dalam kisah ini, apabila seseorang hatinya itu bersih daripada maksiat, maka Allah SWT akan mudahkan dia untuk menghafal kalamullah dan kalamur Rasul, hadis Nabi. Dan bulan tu bersih, tak diliputi oleh awan. Tapi kalau bulan tu terang benderang, awan ada keliling-keliling, cahaya akan malap. Dia orang beriman, seorang tu beriman, dia yakin pada Allah, cuma dia cuba menghafal ilmu agama, agak sukar, agak malap. Tapi apabila awan tu telah pergi daripada menutupi bulan, maka bulan tu akan mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Begitu jugalah tuan-tuan, yang dimulakan Allah SWT, hati kita ni kan penuh dengan zulumat, kemungkaran, kemaksiatan, maka bersihkanlah dengan istighfar, dengan taubat. Kita sambung tadi nasihat Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku telah mengadu kepada guruku Imam Waqi' terhadap tentang buruknya hafalanku. Ya Allah, susahnya hafal ustaz. Tuan guru, ayah susahnya hafal. Padahal sebelum ni mudah saja. Kata Imam Waqi', fa arsyadani ila tarakil ma'asi. Maka Imam Waqi' bagi tahu, wahai Syafi'i, fa arsyadani ila tarakil ma'asi. Imam Waqi' nasihati Imam Syafi'i supaya meninggalkan maksiat. Subhanallah. Ni yang berat ni. Kan? Tuan-tuan, kalau kita tak duduk dalam bidang ilmu ni, kita tak tahu yang kita ni mudah hafal ataupun tak. Tapi kalau kita duduk baru kita tahu, ya Allah, hafalan kita mudah, hafalan kita susah, tahulah bahawa tingkatan maksiat tu telah ada dalam hati kita. Kan? Wa akhbarani bi anna al-ilma nura. Dan Imam Waqi' telah beritahu kepada Imam Syafi'i bahawa ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya.
wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Allah, Allah, Allah. Astaghfirullahalazim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita sama-sama menjaga diri saya, diri kita semua. Kita sendiri sangat mengetahui keadaan kondisi hati kita, kondisi mata kita, telinga kita, kan? Maka kita sama-samalah berusaha jaga bersungguh-sungguh supaya hati kita ni bersih, mata kita ni bersih. Pertama sekali Allah Ta'ala akan bagi kelazatan beramal. Kedua, untuk menuntut ilmu Allah Ta'ala akan cerahkan hati. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi apabila awan tu bersih daripada bulan, maka bulan terang benderang. Apabila kemaksiatan bersih pada hati seseorang, maka mudahlah hati itu untuk menghafaz ilmu, khususnya hadis. Jawapan kedua Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar. Dan soalan yang ketiga, Sayyidina Ali berkata, yang ketiga, Sayyidina Umar berkata, yang ketiga ialah, apakah sebabnya seseorang itu bermimpi? Ada mimpi yang benar-benar berlaku dan ada mimpi yang tidak berlaku. Soalan ketiga Sayyidina Umar tanya, wahai Sayyidina Ali, ada mimpi yang berlaku, ada mimpi yang tak berlaku. Kenapa perkara ni berlaku, wahai Ali? Sayyidina Ali berkata, ya, yang ini juga saya tahu jawapannya. Sayyidina Ali telah mendengar Nabi SAW bersabda bahawa apabila seseorang lelaki atau wanita sedang tidur nyenyak, rohnya akan dibawa naik sehingga ke arash. Roh yang tidak terjaga melainkan setelah sampai di sisi arash, mimpinya adalah benar. Sebaliknya, roh yang terjaga sebelum sampai ke arash, mimpinya adalah tidak benar. Ini dalil daripada sabdaan Nabi. Walaupun perkara ini adalah bukan perkara yang penting bagi kita, kan? Kita umumnya kata mimpi ini adalah mainan tidur, tapi kadang berlaku, kadang tak berlaku. Di antara dalilnya, mimpi yang telah roh kita sampai ke arash, kata Nabi, mimpi itu akan berlaku. Mimpi yang roh tu tak sampai ke arash yang kita tersedar, maka perkara itu tak berlaku. Semuanya dengan izin Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mencari jawapan bagi 3 permasalahan ini sudah sekian lama. Saya bersyukur kepada Allah yang telah menemukan saya dengan jawapannya sebelum saya mati. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, begitu seseorang sahabat yang alim, faham ilmu agama yang begitu detail, pun sangat-sangat tak puas hati, ada mana-mana soalan yang dia tak tahu. Dia menunggu, mencari siapakah yang dia bertanya. Akhirnya dapat bertanya kepada penghulu segala ilmu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali telah menjawab berdasarkan apa yang telah didengar, dipelajari oleh baginda Nabi SAW. Dan kesimpulan yang terakhir saya ulang balik, ada 3 soalan Sayyidina Umar yang menjadi pengajaran bagi kita untuk bertanya dengan para alim ulama. Sekiranya kita ada permasalahan agama dan sekiranya tak jumpa lagi ulama tu kata menunggu jawapan, mencari jawapan, kita boleh tanya orang lain, kan? Lagi dan lagi sehingga kita mendapat jawapan yang betul. Soalan pertama, Sayyidina Umar bagi tahu kenapa seorang ni kadang-kadang kita senang kawan dengan dia walaupun dia tak ada kebaikan. Seseorang ni kita rasa macam susah nak rapat dengan dia walaupun dia tak ada keburukan. Jawapannya daripada sabdaan Nabi, kita di alam roh dulu telah berkumpul dan setelah saling mengenali beberapa roh. Roh yang telah dikenali di alam roh, maka kat dunia ni mudah berkawan walaupun tak ada kebaikan. Dan kat dunia ni susah nak berkawan, susah nak rapat walaupun tak ada keburukan. Subhanallah. Begitu jelas sabdaan Nabi. Yang kedua, Sayyidina Umar bertanya, kadang seorang tu menghafaz hadis ingat, kadang-kadang tak ingat. Bagaimana wahai Ali? Sayyidina Ali bagi tahu Nabi telah bersabda, hati seseorang manusia ni seperti bulan yang diliputi awan. Walaupun bulan tu keluar cahaya yang terang benderang, tapi kalau penuh awan, cahayanya malam. Begitulah juga hati. Kalau hati kita ni sebenarnya cerdik. Akal kita ni cerdik, hati kita ni hebat untuk menghafaz ilmu. Tapi apabila diliputi dengan maksiat, kemungkaran, seperti mana Imam Syafi'i tadi telah minta nasihat daripada gurunya Imam Waqi', fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' nasihati aku, kata Imam Syafi'i, untuk meninggalkan kemaksiatan. Kan? Dan dibagi tahu ilmu itu adalah cahaya dan cahaya tidak akan sampai kepada ahli maksiat. Jadi apabila seseorang itu telah bersihkan hatinya daripada kemaksiatan, maka dia akan mudah untuk menuntut ilmu. Dan soalan yang terakhir, Sayyidina Umar bertanya, wahai Ali, kenapakah ada seseorang lelaki ataupun wanita,
Kalau kadang-kadang dia bermimpi perkara tu berlaku, kadang-kadang mimpi tak berlaku. Kata Sayyidina Ali, Nabi pernah bersabda bahawa apabila seseorang tu telah tidur nyenyak, rohnya akan diangkat ke arash. Apabila rohnya telah sampai ke arash dan dia telah bermimpi, maka mimpi itu akan berlaku. Dan apabila rohnya tidak sampai ke arash dan dia bermimpi dan telah terjaga, maka mimpinya tidak akan berlaku. Apa pun yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua daripada urusan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba, marilah kita sama-sama tawajuh kepada Allah, meminta, mengharap hanya kepada Allah. Khususnya musim wabak ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita tingkatkan syukur pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita tingkatkan amalan. Tuan-tuan, kalau sebelum PKP, berapa ramai orang yang jaga solat di masjid ataupun di rumah? Tuan-tuan rasa di rumah-rumah di seluruh Malaysia ni, adakah amalan solat itu meningkat ataupun berkurangan? Adakah di rumah-rumah seluruh Malaysia sekarang ni, adakah amalan baca Quran itu meningkat ataupun berkurangan? Adakah amalan-amalan di seluruh rumah di Malaysia ini, amalan zikirnya meningkat atau berkurangan? Adakah amalan tahajud di seluruh rumah-rumah di Malaysia ini meningkat ataupun berkurangan? Amalan puasa meningkat ataupun berkurangan? Kita tepuk dada kita, kita tanya iman kita dan kita sama-samalah berusaha. Tingkatkan semula amalan-amalan di rumah. Di rumah kita kena ada sudut solat. Sama ada menjaga solat fardu di rumah ataupun berjemaah di rumah. Sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, duha, awabin. Kita niat baca Al-Quran hari-hari. Quran ni perlu dibaca hari-hari. Kita niat untuk berzikrullah, berzikir pada Allah. Kita niat setiap hari untuk menuntut ilmu. Kan kita niatkan kumpul ke ahli keluarga untuk bacakan hadis-hadis Nabi, kalamullah, kalamur Rasul. Inilah radio untuk umat Islam ni. Inilah penghibur hati untuk umat Islam ni. Menuntut ilmu, ibadah, amal ibadah, hadis Nabi dan seluruh perintah-perintah Allah, ini merupakan hiburan bagi orang beriman. Haza wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan saya sendiri. Saya minta ampun, maaf dan silap. Semoga ada manfaat perbicaraan kita, majlis kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita telah dengar dan beri kita kekuatan sedikit demi sedikit untuk menyampaikan mana-mana kebaikan kepada seluruh rakan-rakan kita. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.